selamat pagi murid-murid tahun 1. Apa kabar hari ini? Cikgu berharap semua berada dalam keadaan sehat dan ceria. Hari ini merupakan hari kedua dalam Minggu Orientasi Transisi sesi 2021. Kita menjalankan orientasi secara pembelajaran dari rumah sahaja. Pagi ini, cikgu akan mengongsikan maklumat tentang amalan PBS dan juga PBD di sekolah. Adik-adik pernah mendengar PBS? Pernah mendengar PBD? Hari ini, cikgu akan memberikan penerangan yang lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan PBS dan juga PBD di sekolah. Mari kita sama-sama lihat slide seterusnya. Apa itu PBS? P untuk pentaksiran. B berasaskan. S sekolah. Maksudnya PBS adalah pentaksiran berasaskan sekolah. Ini adalah pengertian PBS yang lebih terperinci. PBS adalah satu program untuk pengumpulan maklumat murid tentang profil, penglibatan atau penyertaan serta perkembangan dan pencapaian murid di sekolah. PBS terdiri daripada 4 komponen utama. Komponen yang pertama ialah pentaksiran bilik darjah atau dikenali sebagai PBD. Komponen kedua, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum atau dikenali sebagai PAJSK. Komponen ketiga ialah pentaksiran psikometrik, yaitu PPSI. Dan komponen keempat, pentaksiran pusat atau dikenali sebagai PP. Antara keempat komponen ini, hanya 3 komponen yang dilaksanakan di sekolah, yaitu PBD, PAJSK, PPSI. Dan untuk tahun 1 hanya PBD yang dilaksanakan untuk murid-murid tahun 1. Oke, kita lihat ini. Semua murid tahun 1 akan menjalani pentaksiran bilik darjah ataupun dikenali sebagai PBD. Baik, kita lihat apa itu PBD. PBD ialah pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid-murid semua. Oke. Dan PBD ini dia lebih bersifat formatif, yaitu menyeluruh. Dia mengutamakan kemajuan setiap murid-murid tahun 1. Dan ianya membantu guru membuat diagnostik ataupun penilaian. Baik, kita lihat PBD bagaimana dia dilaksanakan, yaitu dilaksanakan dalam semua mata pelajaran. Oke. Ianya menepati kurikulum dan bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21. Apa kaedah pentaksirannya? Ini contoh-contoh kaedah pentaksiran, yaitu guru-guru akan membuat kuis, kerja proyek, ujian bulanan, peperiksaan peringkat,
sekolah. Oke, tujuannya untuk menentukan tahap pencapaian anak-anak semua, yaitu dinyatakan dalam bentuk tahap penguasaan atau dikenali sebagai TP. Jadi TP ini bukan untuk membandingkan anak-anak semua antara satu sama lain, tetapi ianya adalah standar prestasi yang sama untuk semua murid. Inilah dia 6 tahap penguasaan dalam PPD, yaitu tahap 1 tentang yaitu tafsirannya tahu. TP 2 tahu dan faham. TP 3 tahu, faham dan boleh buat. TP 4 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. TP 5 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. TP 6 tahu, faham dan boleh buat beradab secara mitali, yaitu boleh dijadikan contoh kepada semua murid lain. Baik, apakah ciri-ciri pentaksiran dalam bilik darjah, yaitu PPD? Oke, ciri-cirinya berfokus kepada murid dan dijalankan oleh guru, bermanfaat untuk semua, yaitu formatif, dia lebih terbuka, bukannya ditentukan. Contohnya macam peperiksaan akhir tahun, dia hanya dinilai pada akhir tahun, tidak, tetapi ianya berterusan dan merupakan asas amalan baik guru. Baik, kenapa peperiksaan pertengahan dan akhir tahun dimasukkan? Kenapa? Inilah pertama, karena konsep pembelajaran berorientasikan perkembangan murid. Kita mau melihat murid-murid semua, tahun 1 semua berkembang mengikut apa yang dinyatakan oleh KSSR, dalam KSSR. Dan yang kedua, kita mau anak-anak semua, murid-murid semua dapat menyemai nilai-nilai murni berbentuk rutin harian. Setiap hari tingkah laku anak-anak akan dinilai dan dibantu untuk memperbaikinya. Bukannya kita tunggu sehingga ada peperiksaan barulah kita akan tegur apa yang tidak baik tentang anak-anak semua. Setiap hari guru-guru akan coba membantu anak-anak untuk meningkatkan kemahiran anak-anak semua. Yang ketiga, pembangunan dan pembentukan karakter murid. Dan keempat, pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan pemansuhan peperiksaan bagi murid tahap 1? Dimansuhkan maksudnya ditiadakan. Oke, jadi maksudnya pertama, tiada peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. Oke, jadi kalau tiada peperiksaan, bagaimana murid-murid dinilai? Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, semua murid-murid akan sentiasa dinilai pada setiap kali adanya sesi pembelajaran, sama ada anak-anak belajar dari rumah ataupun pembelajaran secara bersemuka. Yang kedua, pembinaan karakter dan sahsia. Kita mahu membina karakter anak-anak dari kecil pada setiap hari. Yang ketiga, pengajaran secara kolaboratif, yaitu lebih menekankan kepada kerjasama antara semua murid. Kita tidak mahu murid-murid yang mahir sahaja berkomunikasi dengan murid yang mahir. Murid yang kurang mahir, mereka akan tercicir. Kita tidak mahu begitu, anak-anak murid semua. Kita akan bekerja sama dan sentiasa mengadakan komunikasi antara satu dengan yang lain. Yang keempat, ianya fokus kepada 4M. Apakah itu 4M? 4M ialah pertama, menulis, kemahiran menulis. Yang kedua, kemahiran membaca. Yang ketiga, kemahiran
mengira. Dan yang keempat, kemahiran menaakul, yaitu murid-murid boleh berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Yang kelima ialah pembelajaran lebih seronok dan bermakna sebab ianya diadakan dalam pelbagai kaedah. Yang keenam, peluang belajar mengikut keupayaan. Dan yang ketujuh, amalan nilai rutin. Kelapan, penilaian melalui PBD, bukan lagi melalui peperiksaan, di mana sebelum ni kita dengar murid ni dapat banyak A, murid ni dapat C, murid ni dapat D. Tidak ada sudah begitu. Okey, anak-anak semua. Dan yang kesembilan, ianya membantu bebas daripada tekanan peperiksaan. Tidak ada lagi dilabelkan murid yang kurang pandai. Semuanya boleh mencapai tahap yang sama. Okey, ini ialah surat siaran kita mengadakan PBD ini. Kita melaksanakan PBD ya anak-anak, kerana ada surat siaran KPM bilangan 14 tahun 2018, di mana ianya menyatakan pemansuhan amalan peperiksaan pertengahan dan akhir tahun murid bagi tahap 1. Dan ianya juga berdasarkan garis panduan pelaksanaan PBD bagi murid tahap 1 beserta kaedah pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan PBD melalui aktiviti pembelajaran sangat menyeronokkan, bersesuaian dengan perkembangan dan usia murid, kerana ianya mempunyai pelbagai kaedah. Contoh projek mudah, bercerita, kuis, permainan, main peranan, iaitu berlakon, kita boleh berlakon, dan aktiviti lain yang bersesuaian, sangat pelbagai. Ini contoh projek mudah. Anak-anak akan dinilai, diperhatikan, akan disoal jawab, akan dinilai rakan sebaya. Bila kita buat projek mudah, contoh kita buat ini, reka cipta, projek-projek yang mudah pun boleh dinilai oleh guru sudah. Baik, jadi peranan guru ini adalah di sini. Inilah peranan kami untuk menilai anak-anak semua. Dan setiap hasil kerja murid, guru-guru akan nilai. Jadi janganlah anak-anak semua tidak melakukan atau menyiapkan tugasan, karena guru-guru sentiasa menilai dan membantu anak-anak untuk meningkatkan kemahiran. Baik, jadi ini adalah kenapa ini berkaitan Linus. Sebelum ini Linus ada untuk membantu adik-adik menguasai kemahiran 3M, tetapi sekarang telah ditiadakan sebab kita mau pelaksanaan pemulihan. Dan ini adalah kenapa bagaimanakah PBD itu berkualiti. Macam mana guru-guru, betulkah guru-guru menilai? Karena ada penjaminan kualiti, yaitu pihak pentadbir akan sentiasa memantau guru-guru, dan juga ada ahli jawatan kuasa PBD di peringkat sekolah untuk menilai apakah yang benarkah guru-guru membuat penilaian berdasarkan DSKP yang telah dimandatkan oleh KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi adik-adik jangan risau, guru-guru tidak akan salah memberikan tahap penguasaan kepada adik-adik, karena guru besar, penolong kanan, EJK juga akan memantau guru-guru. Baik, ini adalah tahap-tahap dalam penguasaan umum. Jadi sekurang-kurangnya anak-anak perlu mencapai tahap
3, yaitu murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Okay? Jadi cikgu berharap semua murid akan mencapai tahap 3 nanti. Oke, itu sahaja perkongsian dari cikgu. Cikgu berharap semua murid sudah memahami apa itu PBS, apa itu PBD. Oke, stay safe. Semoga kita semua dijauhkan dari COVID-19.